Apa ini rumah Tok Bomo? Inilah rumah Bomo yang saya katakan tu, bos. Apa hajat datang ni? Besar hajat Tok Bomo. Sudah. Apa tak? Tak tahu? Ada apa? Raja gitu. Ni tanggai dia dah hantar. Oh, tangkai. Ini kata Mambang tadi tu nak ditanam di depan rumah Nora. Tangkai ini? Tapi masanya lepas jam 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 6 yang Ustaz kasihi sekalian. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Ustaz kali ini dalam pendidikan Islam, tajuk Jauhi Syirik, bahagian yang kedua. InsyaAllah anda boleh buka tajuk ini dalam buku pendidikan Islam muka surat 103. InsyaAllah pada bahagian yang kedua ini Ustaz akan menyambung daripada pelajaran yang lepas. Baik, sebelum itu tadi kamu telah melihat sedikit sedutan filem daripada yang dilakonkan oleh Allahyarham P. Ramlee bertajuk Nasib Doremi, iaitu berkenaan dengan Bomo, tangkal dan juga sebagainya. Ya. Hari ini Ustaz akan ceritakan ataupun Ustaz akan huraikan jenis syirik. Baik, syirik dia terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama ialah syirik jali dan yang kedua syirik khafi. Okey, semua boleh sebut syirik jali, syirik khafi. Apa dia syirik jali dan syirik khafi ini? Mari kita bahaskan satu persatu. Syirik jali, pengertiannya ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang Esa. Maksud Allah yang Esa itu ialah Allah Tuhan yang tunggal. Ya, maknanya dia mengaku ada Tuhan lain selain Allah dan dia juga mengaku dia itu menyembah Tuhan selain Allah. Maka ini yang dinamakan sebagai syirik jali. Ya, syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Okey, kita lihat bagaimana contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik jali. Contohnya ialah menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan atau lain-lain, serta meminta doa dan pertolongan selain Allah. Ya, sama menyembah patung ke, berhala ke, menyembah makhluk selain daripada Allah, itu merupakan perbuatan syirik jali. Juga dia meminta pertolongan, berdoa selain daripada Allah, itu juga adalah contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik jali, yakni syirik besar. Apakah akibat orang yang mengamalkan syirik jali ini? Dia ada 4 akibat yang dinyatakan di sini. Yang pertama, merosakkan akidah. Pegangannya terhadap akidah ketuhanannya itu akan rosak. Yang kedua, hilang pergantungan dengan Allah. Tuhan yang sebenar-benar ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita memohon pertolongan, yang paling utama ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh menolong kita di dunia ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh sekali-kali kita bergantung harap kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berdosa besar dan dimurkai Allah. Orang yang melakukan perkara syirik jali ini, dia akan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, malah dia itu akan mendapat dosa besar. Dan yang keempat, orang yang melakukan syirik jali ini akan dimasukkan ke dalam api neraka dan akan kekal dalam api neraka selama-lamanya. Maka tinggalkan
perkara-perkara yang boleh mengakibatkan syirik jali ini, dan hanya fokus apabila bergantung harap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Murid-murid yang dikasihi sekalian, kita beralih pula kepada syirik khafi. Apa dia syirik khafi? Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Ini murid-murid bermaksud keikhlasan dia dalam beribadah itu tidak kepada Allah. Dia beribadah itu mungkin dia mengharapkan kepada orang lain, bukan beribadah itu niatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ikhlas dia dalam beribadah. Maka ini dikenali sebagai syirik khafi. Syirik khafi ini dikenali juga dengan syirik kecil. Apa contoh syirik khafi ini? Yang kita katakan tadi sebagai tidak ikhlas dalam beribadah. Ibadah niat mesti kepada Allah. Tetapi bagaimana yang termasuk dalam syirik khafi ini? Iaitulah riya. Murid-murid, apa itu riya? Riya dalam ibadah ialah melakukan sesuatu ibadah bukan kerana Allah semata-mata, seperti seseorang melakukan ibadah kerana mahu pujian atau tempat dalam masyarakat. Sebagai contoh dalam gambar ini, apa dia kata? Mak mesti puji aku depan adik-adik sebab rajin solat. Hihihi. Maka tadi dia mengharapkan pujian daripada siapa? Daripada emak dia. Mungkin dia harap pujian daripada guru dia. Dia mengharap pujian daripada orang lain. Maka kita tidak boleh harap yang macam begitu. Kita mesti berharap dalam ibadah kita ini kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan sebagai ikhlas. Tetapi kalau kita memberikan sedekah dengan mempertontonkan ataupun kita mengharapkan pujian daripada orang, ataupun kita mahu supaya orang puji kita, kita bangga kepada kita punya ibadah itu, maka inilah yang dikatakan sebagai syirik khafi, riya dalam ibadah. Riya ini ialah menunjuk-nunjuk kepada orang lain supaya dia itu mendapat pujian, supaya dia itu mendapat sesuatu tempat di dalam masyarakat. Walhal setiap ibadah itu hendaklah kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seterusnya, akibat orang yang mengamalkan syirik khafi ini. Ya, contoh riya itu tadi. Apa dia? Yang pertama, menghapuskan pahala amalan. Sia-sia dia beribadah solat, sia-sia dia itu menghulurkan bantuan, bersedekah dan juga sebagainya. Tetapi pahalanya itu tidak ada. Kerana apa? Kerana dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sukar menerima pandangan orang lain. Dia rasa dirinya sahaja yang betul. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan. Yang keempat, dibenci oleh masyarakat. Dan yang kelima, mudah berputus asa. Jadi inilah akibat orang yang mengamalkan syirik khafi ini. Murid-murid sekalian, marilah kita tinggalkan perlakuan syirik ini, sama ada syirik jali ataupun syirik khafi. Kerana perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Malah Allah murka kepada orang yang melakukan syirik kepadanya. Maka apabila kita beribadah, hendaklah kita itu berniat ikhlas semata-mata mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berdoalah memohon, mengharap kepada Allah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Seterusnya, akhir daripada tajuk ini, Ustaz akan seperti biasa akan berikan kamu tugasan. Tugasan yang simple dan juga senang sahaja. Yang pertama ialah nyatakan pengertian syirik jali beserta contoh. Apa contoh-contoh syirik jali itu tadi? Dan yang kedua, nyatakan pengertian syirik khafi beserta contoh. Satu saja contoh yang dinyatakan dalam syirik khafi itu tadi. Ya.
bagi pengertian dan berikan contoh. Ya, mudah kan? InsyaAllah. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti pelajaran Ustaz pada hari ini. Alhamdulillah, sehingga kita bertemu pada pelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.